Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kaha. Kerajaan sudah pun melontarkan idea untuk melihat semula skim saraan keketengan awam oleh Perdana Menteri ke-10 dan disahut dengan baik oleh QPEX dan juga keseluruhan sistem keketengan awam. Kerana sistem saraan yang terakhir pernah disemak secara menyeluruh adalah lebih kurang 20 tahun yang lalu. Jadi pastinya banyak perkara perlu dilihat bukan sahaja dari aspek gaji tetapi dari aspek sumber-sumber yang lain seperti manfaat dan juga berkaitan dengan bagaimana meningkatkan produktiviti keketengan awam seperti peralatan, pejabat dan seumpamanya. Jadi QPEX juga berterima kasih kepada Perdana Menteri bahawa cadangan menubuhkan jawatan kuasa khas yang dipimpin oleh Ketua Setiausaha Negara akan mengambil kira pandangan pekerja sendiri iaitu di kalangan keketengan awam, juga di kalangan pemegang taruh yang lain seperti pengkaji sistem keketengan awam dan juga berkaitan dengan bagaimana ia perlu selaras dengan situasi semasa. Jadi untuk melihat perkara ini, dua tamu sudah pun bersedia di studio kami di Agenda Awani pada malam ini iaitu Encik Asman Muhammad Nawawi, Presiden Gabungan Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Kerani dan Bersekutu Kerajaan ataupun AUEGCAS Kebangsaan ataupun Naib Presiden MTUC Sektor Awam. Cik Asman, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana sudi hadir pada Agenda Awani pada malam ini. Dan juga tak asing lagi bersama kami kalau kita bercerita tentang gaji, tentang penyelarasan semakan gaji keketengan awam, kami selalu merujuk kepada beliau, Datuk Dr. Musa Ali, sebelah kanan saya, Pengarah Pusat Inovasi dan juga Produktiviti Pentadbiran Awam ataupun PIPA Universiti Sains Malaysia, jauh datang dari Minden ke Esrawani pada malam ini. Terima kasih Datuk ya. Okey, mungkin saya nak mulakan dengan Datuk lah. Kalau kita lihat nampaknya isu berkaitan dengan penyelarasan gaji secara komprehensif ataupun secara menyeluruh itu disambut baik dan beberapa kali ketika Perdana Menteri bertemu dengan keketengan awam sama ada ketika Hari Pekerja dan juga pertemuan-pertemuan lain, perasmian lain, banyak kali, acap kali diangkat oleh Perdana Menteri. Sudah sampai masanya kerajaan mendengar keluhan keketengan awam dan juga isu berkaitan dengan penyelarasan ini bukan hanya berkaitan dengan gaji. Itu dinyatakan oleh Perdana Menteri secara khusus. Tetapi dari aspek anjakan keseluruhan perkhidmatan awam. Adakah ini satu petanda ada tekad politik yang jelas dari pentadbiran kerajaan hari ini? Walaupun desakan ini sudah lama, berdekad dah lamanya oleh semua Presiden QPEX dan juga keketengan awam, ini tuntutan mereka, tetapi kali ini dinyatakan banyak kali, acap kali dan sudah pun bermula kerja-kerja yang dilakukan oleh Ketua Setiausaha Negara dan juga kumpulan mereka. Jadi pandangan awal, Datuk Doktor. Saya melihat isu ini daripada tiga sudut. Ya. Yang pertama, kemungkinan seperti saudara Nazri sebut tadi, sistem saraan kali terakhir dikaji atau diperkenalkan lebih kurang pada 21 tahun lepas. Ia satu tempoh yang agak lama. Panjang, ya. Jadi pejabat awam atau rakyat menunggu-nunggu satu pakej baru yang ditawarkan oleh kerajaan. Yang kedua ialah peningkatan kos sara hidup. Ya. Terutamanya di bandar-bandar. Ya. Kalau kita tengok teori Maslow umpamanya, sudah tentulah seorang pekerja itu perlu memenuhi basic need. Dia punya pakaian, makanan. Betul. Dan peningkatan kos sara hidup ini menyebabkan soal gaji ini merupakan soal pokok. Ya. Tapi yang ketiga dimensi saya tengok ialah di bawah kerajaan Madani ini satu lonjakan cuba dibuat secara makro. Mungkin kita bukan itu sikit sini sikit tidak ya. Ya. Saya tak lihat itu ya. Malah kalau kita lihat agak menarik ya. Dalam masa setahun ini. Dalam masa tahun ini diperkenalkan dua perkara. Satu ialah kajian sistem saraan perkhidmatan awam yang sedang berlangsung sekarang. Saya dipahamkan interim report akan dibentangkan kepada Yang Amat Perdana Menteri pada hujung bulan ini. Tapi pada masa sama di sektor swasta diperkenalkan gaji progresif. Dasar gaji progresif. Yes, dan kedua-dua ini adalah dengan matlamat untuk meningkatkan gaji. Ya, pendapatan. Jadi dengan secara langsungnya ini merupakan satu iltizam politik
janji politik yang saya rasa bukanlah sesuatu yang tidak dapat ditunaikan. Bukan retorik lagi dah. Bukan retorik. Dah berlaku sekarang. Dah berlaku. Cuma aja kita perlu menunggu masa. Ya. Dan kalau kita tengok timeline SSPA kajian hendak dibentangkan di Parlimen pada Oktober 2024, ya. Pada masa yang pertama, projek rintis untuk dasar progresif ini pada Jun 2024 ada kesamaan signifikan dari segi timeline di situ. Dan ini menunjukkan kerajaan serius untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Okey, Cik Asman, pandangan bagaimana dengan tekad politik ini? Apa yang saya perhatikan, PM Ed, mana Perdana Menteri ke-10 kita, memang mengambil berat pada semua kaki tangan yang terdapat di negara kita. Okay. Sebab dia tidak seperti mana yang PM-PM terdahulu. Sebelum ini. Yang pertama dia fikir kebajikan rakyat itu diutamakan, pekerja-pekerja. So saya lihat benda itu amat baiklah dari segi pekerja-pekerja, terutama dari segi yang kategori-kategori bawahan ni. Ya. Supaya ianya nanti akan ada yang perubahan dan tidak menjadi retorik seperti bukan yang sebelumnya. Bukan piecemeal lagi lah. Bukan lagi. Itulah yang saya dapat. Apa janji ataupun kenyataan Perdana Menteri ketika Cik Asman dan juga rakan-rakan QPEX bertemu pada awal tahun ini? Saya untuk makluman, saya masa buat kunjung hormat tu dia bawa MTUC. Ya, MTUC. MTUC ya, saya bersama dengan Tuan J. Fendi, mana dia bawa harapan betul gaji minima 1,500. Dan saya untuk sektor awam, saya membawa pada kumpulan klerikal Sungai Kerani. Di situ saya memaklumkan adalah malam jika kelompok klerikal ni tak diambil maklum kerana saya minta supaya ianya syarat lantikan tu daripada SPN dinaik pada STP atau startup. Diploma misalnya. Ya. Diploma. Memandangkan jawatan ni telah tidak disemat semenjak tahun 50. Allahuakbar. Jadi terlalu lama. Ya. Sebelum merdeka, zaman British. Grade lain dah dijumut dan sekarang semua yang paling bawah saya kata SPN. Sedangkan pada satu ketika Perdana Menteri masa tu zaman Tun Abdullah Abu Madawi, mana dia lebih memerlukan knowledgeable worker. Dan semenjak pada situ ramai kaki tangan awam ni telah belajar. Ya. Jadi harapan menambah kelayakan mereka. Menambah kelayakan mereka. Tapi sekadar itulah mana tak beranjak. Jadi benda tu tak dilaksanakan lah. Jadi nampak tak progres itu ketika pertemuan dengan MTUC dengan Perdana Menteri hinggalah ke hujung tahun ini, adakah nampak perubahan apa yang dilontarkan itu dengan seperti mana Dr. Musa katakan tadi berkaitan dengan 3 dimensi itu dan juga political will yang ditunjukkan oleh Kerajaan Perpaduan? Untuk makluman, pada bulan Jun yang lalu, mana kami di pihak MTUC telah menyuarakan di ILAC, di ILO, mana di situ kaki tangan awam di negara kita perlu dibuat semakan. Macam di situ kita menyeluruh, mana bukan pada klerikal, pada yang lain-lain juga. Dan alhamdulillah saya rasa selepas daripada apa yang MTUC bercakap di peringkat ILAC, ILO tu, nampaknya telah ada perubahan. Mana adanya kajian, dibuat roadshow daripada satu negeri ke satu negeri untuk mengutip secara kolektif lah pandangan-pandangan kaki tangan awam dan juga yang lain itulah. Okey, bagi Dr. Musa, mengapa ini penting untuk kita lihat secara keseluruhan? Kerana sekali lagi Perdana Menteri mengatakan bukan hanya gaji, tapi dari sudut allowance-nya, dari sudut sumbernya, dari aspek latihan, peningkatan kemahiran dan sebagainya. Adakah ini memang sewajarnya dilihat secara keseluruhan penyemakan sistem sarana awam? Ya, betul. Apabila kita sebut tentang reward, ya, atau ganjaran, dia bukan gaji saja. Betul. Ya, dia ada aspek-aspek lain, malah aspek extrinsic and intrinsic. Dalam aspek ganjaran. Seperti saudara Azman sebut tadi, ia perlu lihat ekosistem keseluruhan sektor awam itu supaya sektor awam dapat memainkan peranan yang proaktif dalam menyokong usaha kerajaan untuk membangunkan agenda, membangunkan negara. Pada masa sekarang, kita dapati bahawa bukan sahaja sistem itu sistem lama, tetapi juga ada perkara-perkara lain yang ekosistemnya perlu direview, termasuk skim, termasuk juga dari segi kelayakan masuk dalam suatu perkhidmatan perlu direview. Dan saya suka sebut sini, kalau kita compare dengan negara-negara lain, ya, bukanlah kita terbelakang, tapi kita perlu membuat tindakan proaktif supaya
terutama post-COVID ini, kita berada di satu tahap yang sepatutnya sebagai negara yang menuju bukan saja sebuah negara berpendapatan tinggi, tapi juga mempunyai perkhidmatan awam yang baik dan dapat menyokong usaha kerajaan. Cik Asmat, kalau kita lihat realiti di kalangan kaki tangan perkhidmatan kerani dan juga yang bersekutu dengan kerajaan itu, apa realitinya? Ada dikatakan di kalangan pejabat awam yang berada di kategori di bawah gaji minima. Miskin tu. Ada yang di bawah gaji 1,200. Jadi di mana posisi mereka, grade berapa, di mana pekerjaan mereka dan berapa jumlah keseluruhannya? Untuk di bawah garis gaji minima tu, mana gaji minima negara pada waktu sekarang mana 1,500. Dan untuk perkhidmatan awam, grade seperti grade 11 lah. Terutama saya yang kelaikan masuk dia bermula dengan PT3 ataupun SRP ketika tu. Dulunya SRP lah, Ya, sejarah SRP. rendah pelajaran. Gaji mereka beza antara grade dan grade ni cuma RM2 je. 1,200, satu tu 1,205 ringgit, satu tu 1,208 ringgit. Jadi mereka ni ramai. Sedang saya nampak bila adanya yang baru ni ataupun skim saran baru, saya amat berharap supaya kerajaan mengambil ambil beratlah akan kumpulan ini supaya kita tak nak dia dipinggirkan. Kalau boleh, mana apa yang kita ada kita utilize-kan. Mana kebanyakan mereka ni bila dah lama bekerja, jadi pengalaman kerja tu dia ambil sebagai merit untuk melayakkan dia, kita naikkan grade dia tu dan naikkan gaji dia. Di situ dan juga saya merayu pada JPA atau kerajaan, kalau kita naikkan gaji tanpa menambah baik tool-tool yang untuk membantu kerja ni tidak ditambah baik, ianya ada kesan lah mana itu. Benda itu perlu diberi perhatian juga lah. Alat-alat bantuan kerja, tak naklah komputer tahun 2010 masih digunakan lagi, 2020 sekarang ni. Kalau boleh, yang itu lebih diperbarui lagi lah. Dimodernkan lagi. Dimodernkan. Macam contoh bilik fail. Tahun 19... Ini semua kerani akan buat kerja ni, bilik fail kan? Bilik fail. Just imagine, bilik fail tahun 50 sampai sekarang, bilik fail itu sebesar satu juga. Tak dibesar-besar lagi. Sedangkan fail telah bertambah, dokumen dah bertambah. Masih menggunakan secara manual. Manual lagi. Saya tak boleh bayang, Dato' Musa. Dato' Musa, dari sudut perbezaan jurang ini, di kalangan grade-grade yang terbawah ini, ada yang di bawah 1,200, kelayakan PT3 dan SRP masih guna lagi bilik fail macam bilik, tak tahulah nak cakap tu, dengan skim-skim lain seperti PTD, skim JUSA, skim kaki tangan di perguruan, perkhidmatan kesihatan dan sebagainya. Adakah memang terlampau banyak, terlampau luas jurang mereka? Ini di kalangan kaki tangan awam ni, polis, askar lagi. Saya terlibat dalam buat kajian gaji Malaysia 1970 sehingga 2012. Dan kalau kita tengok buat graf, memang jurangnya tinggi. Dan saya dapati ada persamaan dengan apa yang dibuat dalam kertas putih dasar gaji progresif yang dibentangkan minggu lepas. Sama dengan apa yang saya jumpa, dan ini merupakan satu jurang antara kumpulan sokongan, kumpulan pertengahan PMP dengan yang JUSA atau untuk management tadi. Ia satu yang realiti berlaku di mana-mana. Cumanya isunya jurang itu terlalu besar, terlalu luas. Dan kalau kita bercakap tentang macam tadi, terutamanya pekerja-pekerja awam yang bekerja di bandar, yang punya keluarga yang besar, dan katalah suri rumah ataupun housewife itu tidak bekerja, wife tidak bekerja, dan ini merupakan beban kepada penjawat awam. Dan jurangnya besar itu yang seharusnya diberi tumpuan untuk ditambah pendapatan kumpulan sokongan ini. Sejak bila jurang ini mula melebar dan tidak dirapatkan, tidak mula dirapatkan sehinggalah di bawah pentadbiran ini melihat ini satu kecacatan yang perlu diperbetulkan. Saya ingat dalam graf itu sejak dari awal. Terus menerus. Cumanya ada satu usaha kerajaan, tak silap saya, pada tahun 2007. Apabila yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu telah meluluskan satu perasan gaji 35% untuk kumpulan. Itu yang paling tinggi sekali. 35%? 35% paling tinggi sekali.
Dan selepas itu ada penyesuaian gaji tetapi dibuat secara berkala ya. Cuma saya nak sebut di sini, walaupun kumpulan sokongan ini entry levelnya begitu ya, kita sebut tadi, tetapi dewan ni juga diberi kemudahan dari segi laluan kerjaya. Misalnya ada TBBK time base untuk kenaikan pangkat. Dan ini kita tidak perlu berterima kasih kepada kerajaan yang telah memberi ruang kenaikan pangkat bagi kumpulan-kumpulan sokongan ini. Grade-nya akan meningkat mengikut time base yang tertentu 10 dan 13 tahun. Dan ini bukanlah bila dia join entry level sehingga bila-bila pun dia ada kenaikan, dan ini satu kemudahan. Cuma seperti disebut tadi, perlu dilihat balik dari segi kelayakan masuk supaya ada peningkatan gaji entry untuk yang baru memasuki sektor awam. Ya, pada pandangan Cik Azman, apa penambahbaikan cadangannya untuk kumpulan sokongan ini? Untuk saya suka pendapat Datuk tu. Untuk kumpulan sokongan ni, mana pada tahun 2006 ada penambahbaikan TBK, mana sebelum tu ia ni dinikmati oleh kumpulan guru-guru. Pada tahun 2006 KUP atau lebih utama KUP atau time base tadi telah diperkenalkan. Pada peringkat permulaannya ianya amat bagus, tapi saya dengar saya mematikan ianya kurang minat pula kepada bila time base dia gaji dia sama dengan penyelia dia. Jadi kat situ motivasi dah mula berkurang. So saya harap mana untuk yang skim saraan baru ni, penyelia tu hendaklah dia beri allowance award supaya ia menarik minat kepada yang sedia ada ni untuk menambah baik ataupun jadi nilai tambah pada kerjaya dia. Jadi ada lagi perkara-perkara yang perlu juga dirombak semula seperti entry level seperti mana Dr. Musa katakan tadi, dan juga dari aspek penggradean. Kalau grade 11 tu mungkin terlampau rendah, mungkin sudah sampai masanya dalam kajian ini dinaikkan sedikit, dan entry levelnya sudah tinggi, jadi grade mesti tinggilah, hapuskan grade 11 tu. Apa cara Encik Azman? Pada cara saya, macam entry level tadi yang telah beritahu tiap kali ada perjumpaan dengan PM, dengan JPA, KSN, KPPA, 3 KPPA saya jumpa, supaya entry level untuk clerical ni dinaikkan daripada SPN kepada STP atau setara. Sebab dia telah membuat pelbagai kerja di jabatan. Untuk makluman, clerical ni ada di semua pejabat. Di Balai Polis ada, di pejabat daerah ada, di semua kementerian sekolah pun ada. Semua ada. Ya, di parlimen pun ada. Di parlimen ada saya mungkin yang terlepas pandang, seorang kerani terpaksa membuat cover dua sekolah sekarang tu. Dia sudah buat ke sini, pergi sekolah lain pula. Adalah amat melucukan lah. Ya, betul. Dia bayar gaji dekat A tapi dia buat kerja B juga. Ya. Jadi nampaknya kompleks kan isu berkaitan dengan nak semak semula skim saraan kaki tangan awam ni. Jadi apakah elemennya, dan kerana kita tahu sistem kerajaan ni ketat dan terlampau banyak birokrasi. Jadi adakah ini satu penghalang ataupun dengan tekad politik ini ia boleh diruntuhkan ataupun dipercepatkan pada pandangan Datuk? Saya ingat ia akan memberi impak yang besar. Dan tempoh masa yang kerajaan beri untuk kajian semula ni pun lama. Ya, kalau tengok Suruhanjaya gaji dulu, kita kalau buat kajian 6 bulan itu dah ada pembentangan kepada kabinet. Tapi ini lama. Dan kita mengharapkan bila tempoh masa lama ini bukan sahaja feedback daripada pejabat awam, tapi juga kerajaan mungkin meletak satu tanda aras yang tinggi, benchmark yang tinggi, dan ini boleh dilaksanakan dengan adanya fleksibiliti dan kesungguhan kerajaan untuk melaksanakan. Dan saya setuju bahawa kaki tangan awam ni kalau kita nak rombak atau nak memperkenalkan satu sistem teraan, dia sangat kompleks. Dia melibatkan pelbagai sistem dan ni. Cuma saya nak cadangkan supaya ada perkara perlu dilihat ya. Yang diamalkan oleh sektor swasta tidak bermakna kita tak boleh buat ya. Umpamanya kita cakap tentang job evaluation, perbezaan mata gaji, tengah gaji antara grade jawatan, itu pertama harus dilihat balik. Job analisis pekerjaan perlu dilihat supaya tidak berlaku seperti yang disebut tadi lah ya. Soal pertindahan kerja, fungsi kerja, skop kerja itu direview semula
dan juga melihat tanggungjawab skop kerja dan pada masa yang sama saya rasa kerajaan perlu serius untuk mengangkat dari segi kompetensi yang dimiliki oleh penjawat awam. Sebab dengan gaji yang tinggi, kita mengharapkan gaji yang tinggi 2025 nanti dengan ekosistem yang baik, tetapi sekiranya penjawat awam itu tidak dilengkapkan dengan kompetensi yang sepatutnya, ia mungkin menjejaskan dari segi pencapaian matlamat suatu sistem sarana itu sendiri. Pencapaian dan juga kompetensi ini agak abstrak juga, subjektif kan Datuk Musa. Mungkin dari aspek kakitangan awam dia memberikan perkhidmatan kan bagi kakitangan swasta ini memang output based, outcome based. Apa yang kamu buat, apa benefit pada majikan dan juga apa yang diperoleh oleh majikan itu akan dinilai dengan prestasi kerja kita, itu jelas. Daripada awal tahun kita dah ditetapkan KPI kita. Tapi perkhidmatan awam ada sektor-sektor tidak melihat dari sudut performance. Kerana mereka memang berkhidmat untuk menjadikan fasiliti kepada rakyat ataupun dia sebagai kumpulan sokongan. Jadi setiap grade ataupun kumpulan dalam kakitangan awam tu ada fungsi-fungsi tertentu yang mungkin sukar juga untuk dinilai dari sudut perkhidmatan, ada kompetensi itu. Adakah ini juga perlu dilihat secara tuntas oleh kumpulan ini? Kalau kita lihat dalam sistem perkhidmatan awam ni sudah ada elemen pengurusan prestasi, performance management. Kita ada SKT, sasaran kerja tahunan. Kita sudah ada performance appraisal, penilaian prestasi pertengahan tahun, dan in fact ada jabatan-jabatan kerajaan yang buat inisiatif sendiri di mana ada quarterly report dan dipantau. Cuma aja sebab dia besar. Dan apa yang sepatutnya dibuat ialah review balik performance appraisal itu, sistem penilaian prestasi itu dan dilihat di mana yang perlu ditambah baik. Saya faham bahawa dalam sektor awam ini dia service oriented, dia bukan profit oriented, bukan berorientasikan keuntungan. Jadi kadang-kadang orang mengambil itu sebagai ini sukar untuk di quantify, tetapi sebenarnya boleh di quantify. Pengalaman New Zealand umpamanya membuat transformasi, dia bukan saja mengambil pendekatan daripada bawah feedback, tapi dia juga top down. Saya bercakap tentang kompetensi ini berdasarkan pengalaman lepas saya. Misalnya di Australia, dia ada National Competency Framework, di mana setiap jabatan perlu link dia punya department punya kompetensi itu dengan National Competency Framework. Dan kalau kita lihat di sini, kita agak masing-masing lah. Berselaru lah. Jadi ini perlu lihat supaya diselaras balik. Kalau kita kata apa kompetensi penjawat awam, ini list dia. Apa core kompetensi? Itu saya rasa perlu diperkemaskan dan disokong oleh elemen-elemen yang saya sebut tadi, penilaian prestasi, laluan kerjaya dan juga kemudahan kerja yang disebut tadi. Saya rasa kita akan dapat apa yang kita perlu ataupun kita idamkan sebagai negara yang mempunyai penjawat awam yang berkualiti tinggi. Sementara kita menunggu pelaksanaan skim baru ini, Encik Asman, mungkin 2025 itu sasarannya. Tetapi dalam masa setahun ni, 2024 hingga 2025 ni makan masa juga tu. Jadi dengan kos hari hidup, peningkatan harga barang dan sebagainya. Ada juga Presiden QPEX menuntut kepada kerajaan supaya berikan sedikit komitmen, bagi allowance lah sedikit. Sementara pelaksanaan skim baru ini, ada allowance tertentu bagi kelompok tertentu, misalnya RM100 sebulan ataupun secara quarterly 300 setiap suku tahun dan sebagainya. Adakah wajar dipertimbangkan oleh PMX? Pada saya lah, untuk kumpulan bawah ni, saya nampak itu mungkin dari segi aspek dianya sama adil tak adil tu susah nak cakap. Betul. Sebab kalau boleh penyeliaan tu lebih patut diperkemaskan lagi. Tanpa penyeliaan, ianya gagal untuk mencapai objektif kerjaan tu. Sebab tidak semua perkhidmatan clerical ni tidak mendatangkan hasil pada negara. Contoh dia pejabat tanah yang melakukan kutipan hasil. Untuk cukai kan. Contoh dia negeri Johor, saya dapat dia satu daerah dia boleh mencecah bilion sebulan. Negeri lain tak. Jadi kenapa tidak yang untuk percukaian ni
yang untuk clerical ni boleh ditambah baik. Mana allowance tu tak menyeluruh, kalau boleh tidaklah menyeluruh, ianya akan mengurangkan motivasi sebab dia seolah tak ada kait ukur. Bila penyelidikan mungkin ia ada nilai tambah kepada yang lain. Ada model-model yang sudah dilaksanakan di mengikut negeri ke ataupun jabatan ke, Cik Asman, yang Ada boleh kita tengok? macam contoh dia yang sekarang ni memberi allowance penyelidikan, contoh dia Johor, Pahang, Penang, Perak, Kelantan, Terengganu. Dia ni peringkat dia beri allowance penyelidikan. Dan ianya di peringkat negeri. Federal tak ada. Tak dipraktikkan. Di situ kenapa adanya peningkatan. Ya. Mood untuk yang menambah baik lagi lah. Motivasi kepada Motivasi mereka. kerja kepada mereka ni. Ya. Kalau tidak, motivasi itu yang menggagalkan hasrat untuk menambah lagi hasil. Ya. Pada Datuk Dr. Musa, kalau kita lihat, kerajaan juga perlu melihat kantong sendiri nak melakukan penyelarasan besar ni. Setiap kali bajet ataupun belanjawan negara dibentangkan, kita lihat emolumen tu memang tinggi. Dan rakyat juga mula mempersoalkan dengan nilai belanjawan pembangunan itu tidak setinggi nilai emolumen ataupun pembayaran gaji ini. Tapi apatah lagi kalau mula 2025 ini, pastinya peningkatan itu akan bertambah kalau itu dapat dilaksanakan. Jadi dari sudut melihat kantong kerajaan, itu syaratnya. Kerajaan akan memberi semua perkara-perkara yang dimahukan oleh kakitangan awam ini, tetapi bergantung juga dari sudut tabung yang ada, kantong yang ada, duit yang ada pada kerajaan. Jadi macam mana kerajaan nak cari duit ni, Dr. Musa? Dia perlu lihat dua dimensi. Satu ialah perlu lihat ini sebagai investment. Kalau misalnya saya merujuk kepada kertas putih yang dibentang di Parlimen, kerajaan sanggup untuk invest atau bantu subsidi, bukan insentif kepada bajikan. Itu investment pada saya. Jadi pada masa yang sama perlu invest dalam sektor awam. Jadi dengan peningkatan gaji sektor awam dan swasta serentak ini akan saya rasa secara langsung akan menggalakkan sektor ekonomi, pembelanjaan, sektor SME, hotel dan sebagainya. Dan ini akan membantu memulihkan ekonomi. Simpanan EPF kita. Yes. Dan ini semua akan mulih dan akhirnya kerajaan akan dapat balik sebahagiannya melalui kutipan cukai langsung dan cukai tidak langsung. Dan ini merupakan satu pusingan yang baik sekiranya diurus positif. Positif. Yes. Dimensi seterusnya, yang kedua? Yang kedua ialah selain pada investment, ini janji politik itulah harus ditunaikan sebab kerajaan nak dilihat menunaikan janji dan saya yakin janji itu akan ditunaikan. Okay. Dr. Musa, kadang-kala ini antara polisi yang popular dimahukan oleh kakitangan awam termasuk rakyat, naikkan gaji, lebih banyak subsidi. Tetapi kita perlu realistik. Kerajaan perlu berhemah kerana ini semua duit rakyat ni, taxpayers money. Dan pastinya rakyat ingin mendapatkan perkhidmatan yang up to date ataupun excellence punya performance. Jadi ini subjektif. Begitu juga dari sudut majikan. Apabila dasar gaji progresif itu, kerajaan tuntut produktiviti akan bertambah. Majikan akan demand pada pekerja, kemahiran anda dinaikkan. Kerana majikan sudah belanja, produktiviti akan lebih tinggi, mungkin 1 dulu, sekarang 5 atau 10. Jadi dari sudut perkhidmatan awam ini antara yang crucial. Kerana isu berkaitan dengan perkhidmatan di kaunter, perkhidmatan di pejabat tanah, perkhidmatan berkaitan dengan macam-macam lagi lah di pintu masuk negara dan sebagainya, di Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Johor dan sebagainya. Ini semua akan dilihat secara dekat oleh rakyat dan juga pemegang taruh yang lain. Adakah ini juga perlu selari? Perlu ada kajian juga. Bagaimana delivery system ini perlu ada dioptimumkan dengan sistem-sistem yang akan ditambah baik dalam skim penyelarasan baru ini. Ya, sebab itu saya katakan tadi bahawa bila kita dah offer satu package sistem serah yang baru, dia mesti lengkap. Termasuk juga kayu pengukur. Supaya akhirnya kita dapat ukur sama ada ia mencapai atau tidak matlamat yang disasarkan melalui penawaran sistem seraan baru ini.
ia bukan sahaja pengukuran di peringkat mikro, iaitu di peringkat pilihan seperti disebut tadi, juga peringkat makro. Umpamanya kita boleh lihat kalau kita katakan jabatan-jabatan kerajaan ini ataupun kegiatan awam atau sektor awam itu sendiri perlu menjadi facilitator kepada foreign direct investment, umpamanya. So bagaimana kita proses, saya ingat ini pernah ditegur oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita agak lewat dari segi proses itu, lambat sangat ya. Dan ini perlu ada kayu pengukur, saya tak mau sebut perkataan ini, KPI ya, supaya pekerja tak suka supaya kita dapat ukur. Kalau kita lebih objektif lah. Lebih objektif supaya kita kalau orang tanya kita tercapai tak matlamat. Sebab kalau kita letak open begitu ya, tanpa satu sasaran, akhirnya sistem itu tidak dia mungkin akan pergi kepada satu direction yang lain. Sebab itu pada saya sistem saraan perkhidmatan awam ni perlu jelas objektifnya. Kan, selain daripada apa yang saya sebut awal tadi, iaitu untuk meningkatkan jumlah pendapatan rakyat, tapi dari segi tersiratnya apa yang hendak dicapai. Pandangan Cik Asman tentang produktiviti. Selepas ini, kita harap ini berlaku, penyelarasan semakan gaji kekitangan awam, apa juga yang dimahukan oleh kekitangan awam di bawah itu, tetapi perlu selaras dengan perkhidmatan dan juga produktiviti. Saya mengerti produktiviti itu amat penting. Contohnya, jika pada permulaan pada 90-an, setengah negeri atau tempat tu dia mengadakan pertandingan kutipan hasil. Dengan ada pertandingan tu, dia ada persaingan. Dia ada persaingan tu, ada satu pembaruan lah. Dari situ kalau kita perhatikan, kita bukannya teruk sangatlah perkhidmatan awam ni, sebab di peringkat daerah atau negeri dia ada audit nilai, audit star rating. Kalau dulu kalau kita berurusan dengan pejabat tanah, mungkin urusan pindah milik masa berbulan-bulan. Tapi sekarang ni apa kita amalkan, settle today. Mana hari ni buat, hari ni selesai. Benda tu memang dia telah diperbarui daripada semasa ke semasa. Memang ada macam star rating dan untuk 5S untuk kekemasan pejabat. Dan itu saya nampak ada perubahan lah. Kutipan pun dah bertambah. Memang unsur persaingan tu amat penting dalam jabatan. Kalau kita tak tetapkan satu benchmark atau KPI, kita tak akan bersaing. Betul. Itu yang saya nampak memang bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang berorientasikan hasil, ya, betul. Jabat tanah, majlis perbandaran, kutipan-kutipan hasil dan sebagainya, mungkin tiada masalah. Mungkin ini memang sasaran mereka lah. Kita lihat macam lembaga hasil dalam negeri, memang kutipannya berbilion-bilion sampai tahun meningkat. Polis pun kita tengok cukai saman-saman dan sebagainya, JPJ pun begitu. Tetapi dari sudut ketirisan juga, kita tahu ini open secret, ketirisan melibatkan hasil-hasil yang bocor, kutipan cukai yang tidak dipungut dan sebagainya. Jadi kecakapan bagaimana perlu ditambah baik. Adakah dari sudut sistem governance-nya atau ketulusan whistleblower-nya, ataupun dipermodernkan lagi tanpa orang kata pun bersemuka, kerana mungkin ini unsur-unsur rasuah dan sebagainya memang kita tahu ada wujud, tetapi bukan semualah kita cakap. Jadi kalau itu dapat ditutup, pastinya hasil-hasil kita akan bertambah, Cik Asman. Saya amat setuju dengan cara itu, sebab dengan adanya otomasi, mana di kaunter JPJ, sekarang kita tak perlu buat tunai lah. Mana ada mesin. Tak ada runner-runner lah. Tak ada runner, ada kios. Di situ dia sebenarnya ketirisan ni berlaku bila proses terlambat. Bila proses tu cepat, birokrasinya panjang. Kurang birokrasi. Macam contoh seorang pemaju perumahan, dia nak cepat. Dia kalau boleh nak cepat. Jadi apa yang dari itu kita dah menambah baik sebenarnya. Jika dibandingkan yang dulu-dulu ni. Memang tak. Sekarang semua dah cepat. Kalau urusan jabatan tak macam dulu-dulu lah. Contoh di JPJ dan di Kastam memang semua. Saya rasa diotomasikan lebih baguslah. Tapi syarat otomasi ni belanja besar Mula-mula tu mungkin kita mengeluarkan belanja yang besar, tapi outcome dia lebih kita nampak ni. Betul. Dia senang dinilai, diukur. Betul.
Apa pandangan Cik Dr. Musa Ya, berkaitan dengan kecekapan dan juga mengurangkan ketirisan kebocoran. Ini dalam laporan audit negara memang setiap tahun lah sampai beli barang ventilator pun tak tahu siapa nak ditanggungjawabkan 700 juta sampai 1 bilion. Bayangkanlah. Dia dalam menguruskan organisasi tak kira swasta atau awam. Ini yang perlu dilihat ya. Yang pertama yang kita urus ialah talent, bakat kita. Maknanya kalau kita di pejabat kita ada staff kita. Itu talent yang kita kena urus. Yang kedua ialah resources atau sumber. Sumber ni kalau di jabatan kerajaan makin mengecil. Ya, di mana-mana pun kalau kita pergi bukan saja di Malaysia sebab beban kerajaan untuk seperti disebut tadi berbilion untuk sektor awam dari segi emolument dan mengecil dari segi pembangunan. Dan yang satu lagi yang sangat penting ialah accountability, iaitu governance. Ya, di sinilah perlu dilihat supaya ada kesedaran dan juga pemantauan, ya, supaya nak hapus saya tak pasti, tapi kita mengurangkan isu ketirisan ini. Dan saya rasa kalau ini dapat diberi fokus dalam masa setahun dua ini juga akan menjimatkan dari segi pembelanjaan. Tapi bukankah kita dah hampir lengkap kon sistem undang-undang, dalaman, luaran, SPRM dah ada. Masih tak cukup ataupun dari sudut ketegasan pelaksanaan penguatkuasaan ataupun dari sudut kemuliaan dalam pekerjaan itu tidak dipertingkatkan atau bagaimana? Atau ketirisan ini bukanlah berlaku pada semua 1.4 juta tadi. Dia kadang-kadang dia berlaku pocket ni. Tetapi perlu diberi kesedaran lah supaya dan kadang-kadang yang berlaku tu tak banyak ya. Dan tak tinggi dari segi amountnya, tetapi perlu dilihat. In fact saya ada satu pengalaman dengan satu agensi. Saya tanya dia, apa you punya kompetensi? Dia sebut kami ni ada satu meta kompetensi. Meta kompetensi. Tak nampak. So apa dia? Accountability. Maknanya dia sentiasa dia terap di situ. Ada orang perhati ni. Soal diperhatikan. Ada bukan sahaja soal rekrutmen, pemilihan supaya ia tepat, tetapi juga ada unsur-unsur nilai yang sesuai dengan manusiawi itu dan juga pemantauan supaya ia dapat mengelakkan daripada isu ketirisan ini. Dan perkhidmatan awam krusial dalam hal isu accountability ni. Ya, sebab kita ada laporan audit negara yang sentiasa memerhati dan memantau. Secara ataupun berfokus tu laporan tu. Betul. Tidak general macam tu je kan. Bagi Cik Asman, kalau kita lihat dari aspek kos sara hidup kita tahu juga bandar-bandar besar Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor, mungkin ini yang amat mendesak. Dulu zaman Pak Lah ada dipanggil allowance kola, kan, allowance bandar yang tinggal di bandar. Adakah dalam kajian ini perlu juga dilihat isu kemiskinan bandar, isu perkhidmatan awam yang tinggal di bandar untuk mereka mendapat sedikit lagi imbuhan supaya dia mengurangkan keresahan mereka lah hidup di bandar, supaya mereka boleh fokus kerja kat pejabat, tak payahlah nak buat Grab ke, jual pasar malam ke. Mungkin tak ada masalah, tapi bila dah banyak kerja ni penat dan besok kerja di pejabat tergendala lewat dan sebagainya, Cik Asman. Saya amat tertarik juga tu. Saya rasa unsur sekolah tu perlu ada lagi. Contoh dia, kalau kita selalu terlepas pandang, kadang mungkin sekolah tu dia mengikut daerah. Contoh dia, kalau kita bertugas di daerah kecil, contoh Kerma Highland, dia kecil tapi sewa rumah dia kos hidup tinggi. Rumah untuk sebuah rumah 1,000 lebih. Di KM mungkin boleh dapat 500 atau 700. Tapi di Kerma Highland, kat situ pun kita kena ambil kira lah. Mungkin di tempat-tempat lokaliti tu kena ambil pandang lah. Macam di Johor. Masih dilaksanakan kola ni? Kola masih dipraktikkan sampai sekarang. Tapi masih menjadi setiap kali kita ada mesyuarat, yang itulah diutarakan oleh pekerja-pekerja. Kenapa kami tak dapat? Kami tak dapat. Dan kami kola di tempat kami walaupun dia kecil, kalau ikutkan majlis daerah, majlis bandaran, bandaraya, kola yang berbeza. Tapi kalau boleh, biarlah diseragamkan, kerana setengah tu mereka tak nak berubah atau membaiki diri, naik pangkat, bertukar, tak dapat tempat yang rendah pula. Dia daripada pebandaran mungkin kola dia 200, pergi ke majlis daerah
100. 100 pula. Ada naik tapi turun. Ini saja cerita Doktor. Kalau kita itu saya tahu juga kaitan awam ini mereka sanggup tak nak berpindah dan bila pindah naik pangkat mereka hilang apa ganjaran-ganjaran yang selama ini mereka dapat. Adakah itu juga perlu dilihat oleh kumpulan kajian ini? Itu kebajikan kaki tangan lah, perlu lihat. Saya percaya di JPA sudah ada instrumen yang dibina, metrik, dan juga ini akan dilihat lah supaya soal penempatan itu sesuai bukan saja dengan kompetensi, juga mengambil kira environment suatu tempat itu. Mungkin yang disebut tadi kes terpencil, tapi perlu juga dilihat sebab itu saya pujilah Jabatan Pertahanan Awam sebab feedback ini melalui online. Oh, ada online. Dan anda boleh buka sendiri in fact, bagi feedback. Saya ingat kita sebagai orang awam pun boleh pergi tengok apa so-called progress dan dia terbuka dan di GPA yang diketuai oleh KPPA telah pun buat sisi libat urus di berbagai jabatan, berbagai negeri untuk mendapat feedback dan ini merupakan satu langkah yang betul. Kalau dulu kita nak bagi feedback ke GPA mungkin melalui sesi fizikal. Sekarang ni online dah boleh memberi maklum balas untuk dikumpul dan dianalisis oleh pasukan petugas yang diketuai oleh KSN itu dan juga kemudian akan dibuat policy recommendation kepada kerajaan. Mungkin ada kertas putih kot agaknya. Sudah saya rasa akan ada lah. Akan ada macam dasar gaji progresif biar rakyat tahu semua. Tapi yang menariknya saya nak balik kepada apa yang saya sebut tadi. Kita lihat macam kaki tangan awam satu kelompok, kaki tangan swasta satu kelompok. Tapi sebenarnya di sisi kerajaan ini saya punya observation, bila kita lihat dari segi makronya, sebenarnya ini satu agenda besar kerajaan untuk meningkatkan jumlah pendapatan rakyat melalui dua inisiatif yang besar. Kaki tangan awam melalui sistem kajian kestaraan pendapatan awam dan juga gaji progresif untuk sektor swasta. Ya. Okey. Yang kita cakap ni di peringkat federal, peringkat persekutuan. Kita dah cerita dari sudut grade, kumpulan sokongan, kumpulan proporsional dan perkhidmatan PTD dan sebagainya. Itu jelas nampaknya menyeluruh. Dan dari aspek peringkat persekutuan ini, mengapa ini penting untuk kita lihat juga? Kerana perkhidmatan awam ini banyak jenis juga. Ada di peringkat negeri, Sonjaya perkhidmatan negeri, Johornya ada, Kelantannya ada, Sarawaknya ada. Tetapi nampaknya bila federal mulakan, adakah dia akan ada teori domino kepada peringkat-peringkat yang lain di jabatan bersekutu dan juga di peringkat negeri. Supaya ia akhirnya ia satu gerakan massa seperti mana Dr. Musa kata tadi, nampaknya kerajaan dah buat, swasta pun akan buat dan kita harap majikan akan membantu. Tapi kali ini dah perkhidmatan federal, tetapi kita tahu juga di peringkat negeri pun ada juga mungkin lagi rendah pun gaji mereka sebagainya. Pandangan Dr. Musa. Dia bila sebenarnya kalau di Persatuan ni SPA lah, Suruhanjaya Pertahanan Awam yang buat pengambilan kaki tangan. Di negeri ada negeri-negeri yang ada SPA dia sendirilah. Tetapi dari syarat kemasukannya sama. Entry level sama. Entry level sama, starting point gaji pun sama. Jadi apabila semuanya berpusat kepada federal, apa yang dibuat di federal. Jadi apabila kerajaan di federal sudah ada satu reform dalam public sector, saya rasa ini satu akan echo oleh adjustment. Sebab walaupun kita ni kita ada 3 level. Betul. Kita ada federal, kita ada state and local government. Tapi sebenarnya di Malaysia ni dari segi gaji kita sama saja. Sama saja. Sebab itu kalau kita, saya daripada universiti, kita gaji universiti sama dengan perkhidmatan awam lain. Itu agak berbeza dengan setengah-setengah negara. Itu. Jadi dari sudut model-model tadi Dr. Musa dah rujuk kepada New Zealand, Australia dan sebagainya. Jadi untuk melihat kompetensi sistem saraan kekitangan awam lain, apa lagi yang perlu dipertimbangkan supaya benchmark kita ni benchmark negara maju, same time kita mahu perkhidmatan awam kita up to the par dengan sistem-sistem perkhidmatan awam di negara-negara yang termaju. Saya rasa antara fokus kerajaan yang perlu diberi perhatian dalam tempoh 2 tahun ini ialah, ini juga disebut oleh yang Amat Perdana Menteri, ialah soal digitalization of public sector. Kita nak digitalkan. Dan ini perlu satu kesungguhan. Kita faham kita ada MIMOS, kita ada mampu dan sebagainya.
tapi ia perlu menyeluruh dan ia perlu investment. Ya. Saya ambil contoh yang terdekat lah. Kalau kita sebut e-government ya ataupun smart city, jiran kita ya, kalau Nazri ada kesempatan pergi ke Bandung umpamanya, itu sangat hebat saya nampak. Satu contoh, dan dia dalam world ranking nombor 28 world ranking. Baru ni saya ada kesempatan untuk lihat e-government di Finland dengan Estonia, dan itu lagi hebat. Lagi jauh. Soal apa yang disebut soal keselamatan data, cyber security, ini satu yang kita tidak dapat elak, dan ini memerlukan satu skill set baru di kalangan pejabat awam. Betul. Untuk membantu kerajaan mentransformasikan ekonomi negara. Kalau kita menggunakan map lama lagi, entry level lama, kompetisi lama, dan cabaran yang mendatang tu berdasarkan teknologi, dan ini tidak kompetensi boleh. tak tercapai tu. Betul. Ya. Mengapa ini penting juga ada beri pelaburan besar dalam meningkatkan kompetensi kakitangan awam, Dr. Musa? Ya, satu yang disebut ialah supaya kita ada tiga in general lah, secara umumnya ada 3 kelompok lah pejabat awam. Yang pertama yang baru masuk, so called new generation. Dia tak sama tau dengan generation zaman Encik Asman, Dr. Musa dan saya ni. Ini mungkin pada dia tak mau tunggu-tunggu. Dia akan buat comparison. Yes. Satu lagi kelompok ialah yang pertengahan. Dia mungkin 15 tahun, 20 tahun lagi nak pencen. Yang satu kelompok 5 tahun lagi nak pencen. Ini memerlukan satu investment dan juga jurang. Bila kita bercakap ni, perlu ada, kita panggil training roadmap. Orang yang baru, gini training dia. Orang yang pertengahan, begini training dia. Kita tidak boleh tumpu yang new entry saja. Yang mungkin yang ramai. Upskilling, reskilling sangat penting. Dan ini saya rasa yang disebut tadi, yang disebut sebagai ekosistem. Kita ada gaji yang baik, kita ada sistem sokongan yang baik, penilaian prestasi yang baru, yang baik, dan juga kayu ukur dari segi pencapaian dan pemantauan. Ini lengkap. Sebab itu saya kata, bila kita nak tawarkan satu package gaji, bukan saja gaji, package ganjaran reward system ini kepada public sector, perlu komprehensif. Cik Asman, dari sudut latihan ni, ini kita awam ni antara ada yang suka, ada yang tak suka. Sampai mengatakan bila kami nak kerja asyik pergi latihannya, tapi adakah latihan itu benar-benar membantu ataupun skill-skill yang diberikan oleh perkhidmatan awam itu mungkin terlampau jauh dengan kehendak-kehendak baru dalam membangunkan negara ataupun bagaimana? Saya rasa kumpulan latihan itu memang perlu kerana kita sentiasa didedahkan dengan perkara-perkara yang baru. Contohnya membuat satu kerja, kita tidak lagi menggunakan kaedah lama, kita perlu menggunakan kaedah baru, dan kaedah baru untuk macam mana nak mempercepat satu kerja tu. So unsur-unsur latihan itu masih diperlukan sebab sesuai dengan keadaan semasa. Berkaitan dengan kemahiran juga dari sudut digitalisasi. Di peringkat perkeranian, adakah kalau ikut persentage 100%, di mana peratusannya sekarang? Pemodenan dari peringkat perkeranian ini. Dia dalam perkeranian memang, atau ikut sektor je tertentu? Dia penggunaan komputer tu itulah. Mana dengan sistem-sistem yang ada sekarang, e-tanah, e-kutipan. Yang E ni, yang tu patut diperluaskan lagi. Saya nampak kat situ ada lonjakan kat situ banyak. Saya dah beritahu kepada ahli saya, kamu perlu berubah. Kita ke arah AI. Jadi kita berhadapan dengan AI pula. Sekarang digital kuat AI lagi. Laju tu. Memang kena ada latihan. Jadi latihan yang bagaimana yang perlu didedahkan kepada mereka ni? Yang latihan mungkin dari segi modal insan, dulu kita ada penerapan nilai Islam. Zaman satu ketika PM pernah menjadi TPM. Zaman tu sepatutnya perkara tu patut dinilai tambah lagi. Berterusan, jangan ditambah baik. Ditambah baik. Sebab saya sempat zaman tu memang ada banyak perubahan. Dia tahu tanggungjawab dia, tak perlu diperhatikan. Penyelidikan tu kurang dengan tahu nilai-nilai murni itulah. Mana yang di samping bentuk digital, nilai-nilai kerohanian tu patut ditambah lagi.
bagi Datuk Musa di minit-minit terakhir ini, adakah kita akan lihat pelarasan ataupun semekan gaji kekayaan awam ini akan menjadikan Malaysia sebagai satu pusat pelaburan yang berdaya maju? Kerana kompetensi negara tidak hanya kita lihat pada negara kita. Zaman hari ini, apatah lagi selepas COVID, kita berebut-rebut nak mendapatkan pelaburan baru asing dan juga pelaburan tempatan yang bernilai tinggi, bukan cara-cara lama bawa pelabur-pelabur yang menggunakan tenaga kerja yang ramai dan sebagainya, gaji murah dah tak boleh dah. Kita cerita pasal AI, otomasi, digitalisasi dan sebagainya. Tetapi kalau sistem kita di barisan hadapan itu mampu memberikan satu perkhidmatan yang par excellence, yang mempercepatkan proses, kalau dulu 5 bulan, sekarang mungkin sebulan ataupun seminggu. Kerana kita tengok di negara-negara jiran itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, kerana mereka tahu kalau kita terlambat, negara jiran akan dapat. Kita nak dapat Tesla ke, nak dapat Geely ke, nak dapatkan daripada Infineon ke dan sebagainya. Datuk Musa. Dia apabila kita menuju ke dekad yang akan datang, saya rasa mobility talent itu akan lebih drastik berlaku. Jadi kalau kita ada package ganjaran yang baik, saya rasa dalam ilmu pengurusan sumber manusia ni fungsinya ada dua, ya, walaupun ada tiga, saya sebut dua saja. Satu, to attract, to menarik talent-talent yang berbakat tinggi. Itu tak boleh kompromi. Tak kompromi. Kalau boleh itu dilakukan lagi bagus. Ya. Yang kedua ialah to retain, mempertahankan talent yang ada. Jangan pergi swasta pula. Jangan pergi swasta. Sebab kalau Cik Nazri ingat pada tahun 90-an bila recession berlaku dan di mana ramai juga pada masa itu brain drain berlaku dari sektor swasta, bukan sahaja pergi ke sektor swasta tapi pergi ke luar negara. Dan kalau kita buat mapping sekarang, banyak ramai talent-talent rakyat Malaysia yang keluar. Dan sekiranya sektor awam ini menawarkan satu package yang baik, saya rasa ia akan the best menjadi brain, the best talent, menjadi satu tunggak kepada proses pembangunan negara dalam kita panggil negara Malaysia Madani. Jadi Datuk Musa yakin talent kita tidak lekang, tidak orang kata pun memang berkualiti. Kalau negara-negara Emirati itu mereka import, kan kekitangan awam mereka dari United Kingdom, dari Estonia, dari Singapura, dari Malaysia pun ada kerja pejabat tanah mereka. Tetapi hasilnya mereka lihat apa yang berlaku di Dubai, di Abu Dhabi, di Doha pada ketika ini. Tetapi kita rasa kita tak sampai kita tahap itu lagi, kan. Bila sektor swasta, saya rasa kita diuruskan oleh rakyat Malaysia. Dan saya yakin dengan sistem pendidikan dan pelaburan dan teknologi dan kesungguhan kerajaan ini, kita akan membentuk satu pemerintahan awam yang cukup mampu untuk melonjak nama Malaysia. Okey. Akhir sekali, Cik Asman, apa harapan skim baru ini bagi kelompok-kelompok sokongan ini? Harapan saya untuk skim baru ni, untuk maklumatlah, kami di kalangan kakitangan awam, untuk yang macam contoh menerima pelaburan tu, sepatutnya dia perlu gaji seiring dengan penambahan tool pada bantuan kerja. Dan kami daripada semasa ke semasa, kakitangan awam ni didedahkan cara macam mana nak menyingkatkan suatu proses. Sebab ada berlaku pelabur-pelabur akan lari. Contoh ada ke negeri-negeri yang lebih maju. Efisien. Sepatutnya pegawai mana kami di peringkat pelaksana, dan sepatutnya pegawai sama juga pembuat dasar macam PTD. PTD ni dia membuat dasar yang kami melaksana. Sepatutnya mereka memandang benda ni, perkara ni proses tu boleh dipendekkan bagi untuk dirasa nikmat bersama dengan kumpulan-kumpulan dan juga rakyat negara kita untuk dapat kasih. Menarik. Kita boleh bayangkan urusan di pintu masuk negara kita akan lebih pantas, kerana itu sudah pun dinyatakan oleh Perdana Menteri, negara-negara yang besar populasinya sekarang masuk Malaysia tak perlu visa. Tapi kerana mereka buying power mereka tinggi, mereka boleh melancong ke negara kita, mereka boleh menjadikan Malaysia sebagai home kedua ataupun rumah kedua. Mereka berbelanja banyak dalam sistem perkhidmatan kita dan sebagainya. Kalau itu boleh dilakukan, saya boleh bayangkan. Begitu juga di entry point, di pelabuhan. Kerana ini pencukaian besar ni. Macam mana kita nak clearkan kontainer-kontainer tu lebih pantas dan sebagainya. Ini takkanlah mesin scan rosak lagi kot.
Okey, terima kasih Dr. Musa Ali, Pengarah Pusat Inovasi dan juga Produktiviti Pentadbiran Awam ataupun PIPA USM. Terima kasih Cik Asman Muhammad Nawawi, Presiden Gabungan Kesatuan Pekerja-pekerja dalam Perkhidmatan Kerani, dan juga beliau selaku Naib Presiden MTUC bagi wakili sektor awam. Terima kasih Cik Asman. Jadi itu sahaja bersama saya dalam agenda Awani pada malam ini. Sekian. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.